Lanskap kejul. Panduan kemasan cat untuk aktiviti mengecat binaan lanskap kejul. Kemasan cat binaan simen konkrit. Jenis cat binaan simen untuk mengecat binaan adalah seperti berikut. Untuk kemasan dalaman, cat yang digunakan untuk binaan lanskap kegunaan di dalam bangunan sahaja, sesuai untuk binaan simen dan batu bata, tidak tahan cuaca sama ada panas dan hujan, bahan pelarut adalah air. Kemasan luaran digunakan untuk binaan lanskap kejul, kegunaan di luar bangunan sahaja. Sesuai untuk binaan simen dan batu bata, tahan cuaca sama ada panas dan hujan, bahan pelarut adalah air. Pengilat sapuan atau semburan digunakan sebagai kemasan terakhir untuk menampakkan seri pada permukaan binaan lanskap agar lebih berkilat dan menarik. Tahan cuaca sama ada panas dan hujan, bahan pelarut adalah tina. Pengilat semburan digunakan sebagai cat kemasan terakhir sahaja untuk menimbulkan seri pada binaan lanskap. Boleh digunakan untuk mengecat binaan besi, tahan cuaca sama ada panas dan hujan, bahan pelarut adalah tina. Kemasan cat binaan besi. Kemasan jenis minyak. Digunakan untuk binaan lanskap jenis besi dan boleh digunakan untuk mengecat binaan kayu bergantung pada kesesuaian. Tidak sesuai untuk binaan simen, tahan cuaca sama ada panas dan hujan, bahan pelarut adalah turpentin. Kemasan jenis semburan. Boleh digunakan sebagai cat asas atau kemasan akhir pada menimbulkan seri pada binaan lanskap. Boleh digunakan pada binaan simen dan besi, tahan cuaca sama ada panas dan hujan, bahan pelarut adalah tina. Kemasan cat binaan kayu. Jenis cat binaan kayu untuk mengecat binaan adalah seperti berikut. Kemasan shellac jenis minyak digunakan untuk binaan lanskap berasaskan binaan kayu kebiasaannya jenis shellac. Sesuai untuk binaan kayu dan berasaskan kayu, tahan cuaca sama ada panas dan hujan, bahan pelarut adalah turpentin. Kemasan jenis semburan boleh digunakan sebagai sama ada sebagai cat asas atau cat kemasan akhir untuk menimbulkan seri pada binaan lanskap. Boleh digunakan untuk binaan simen dan besi, tahan cuaca sama ada panas dan hujan, bahan pelarut adalah tina. Kemasan cat mural dinding. Jenis kemasan mural dinding adalah seperti berikut. Kemasan mural digunakan untuk binaan jenis dinding simen dan batu bata yang dicorakkan dengan hiasan mural sebagai hiasan pada binaan tersebut. Sesuai diguna di bahagian luar dan dalam bangunan bergantung pada kehendak pengguna. Bahan pelarut adalah air. Kemasan jenis semburan boleh digunakan sebagai cat asas atau cat kemasan akhir untuk menampakkan seri pada binaan lanskap, tahan cuaca sama ada panas dan hujan, bahan pelarut adalah tina. Panduan kemasan binaan lanskap kejul. Selepas aktiviti pembinaan struktur binaan lanskap kejul dilaksanakan, aktiviti seterusnya adalah kemasan pada binaan lanskap kejul yang telah siap. Aktiviti kemasan ini bertujuan untuk memperindahkan serta menyerlahkan lagi seri kecantikan pada binaan lanskap kejul tersebut. Terdapat dua jenis aktiviti kemasan iaitu aktiviti kemasan simen dan aktiviti kemasan mengecat. Kemasan simen dengan batu pebble wash. Teknik kemasan simen dengan batu pebble wash adalah seperti berikut. Kaedah simen dengan batu pebble wash digunakan pada dinding dan lantai simen yang sudah sedia ada dengan menggunakan campuran simen dan batu pebble wash yang dicampur dengan air. Nisbah campuran simen dan batu pebble wash adalah 1:1. Campuran akan diratakan dan dilepa dengan peratas simen dengan cermat sehingga permukaan menjadi rata. Seterusnya, selepas sejam, dibiarkan kering. Hasil paan akan disapu atau dilap dengan kain perlahan-lahan sehingga kering. Kemasan simen dengan batu pebble wash yang sudah siap boleh diwarnakan atau disembur dengan kemasan pengilat agar lebih berkilat dan menarik.
Terdapat beberapa kaedah kemasan simen pada binaan lanskap kejur. Yang pertama, kemasan simen lantai. Yang kedua, kemasan simen dengan batu sungai atau pebble wash. Teknik kemasan simen lantai adalah seperti berikut. Kemasan simen lantai menggunakan simen sepenuhnya yang dicampur dengan air. Lantai diratakan terlebih dahulu dan dilepa dengan bancuhan simen dengan menggunakan alat perata simen untuk mendapatkan permukaan yang licin, rata dan keras. Bagi kemasan simen lantai yang sudah siap juga, boleh diwarnakan atau dicetak mengikut kreativiti tersendiri. Proses pembuatan kerusi taman simen fero. Langkah pertama, mengukur, menanda dan memotong dawai BRC dan dawai jaring halus wire mesh. Yang kedua, membentuk dawai BRC menjadi kerangka bulat seperti lakaran binaan kerusi simen fero. Yang ketiga, membancuh campuran mortar simen dan melepa pertama pada bahagian luar kerangka kerusi simen fero sehingga siap menjadi seperti log kayu. Langkah keempat, kerusi yang sudah siap dilepa, dilorek hingga siap menjadi seperti bentuk ukiran log kayu. Langkah kelima, melakukan kemasan dengan mengecat pada struktur simen fero setelah ianya siap dilorek dan kering serta dibuang gerigis pada permukaan struktur simen fero tersebut. Langkah keselamatan semasa melakukan kerja-kerja simen fero ataupun amali, pelajar mesti memakai pakaian amali yang sesuai, memakai kasut dan topi keselamatan serta sarung tangan. Pastikan alat yang diguna dalam keadaan yang baik dan dibersihkan selepas penggunaan. Berdisiplin ketika membuat amali dan sentiasa mematuhi arahan yang diberikan. Proses pembuatan kerusi kayu. Langkah pertama, mengukur dan menanda menggunakan pita ukur, pembaris, sesiku L dan pensel. Langkah kedua, memotong kayu dengan mesin gergaji mudah alih. Langkah ketiga, memasang kayu yang dipotong dengan menggunakan tanggam dan paku. Permukaan kerusi kayu perlu dilicinkan dengan kertas pasir. Langkah keempat, lakukan kemasan dengan menyapu cat shellac dan cat pengilat pada kerusi kayu. Langkah kelima, kerusi kayu taman yang sudah siap sepenuhnya boleh diletakkan di tempat yang ditetapkan. Contohnya seperti taman ataupun di kawasan rumah kita, di kawasan depan pejabat atau mana-mana taman rekreasi yang bersesuaian. Kotak tanaman. Proses pembuatan kotak tanaman. Langkah pertama, mengukur dan menanda serta meratakan tapak. Langkah kedua, menyusun dan mengikat batu bata dengan bantuan mortar simen membentuk kotak tanaman seperti lukisan kerja. Langkah ketiga, menguji dan menentukan binaan batu dengan alat penimbang air untuk mendapatkan binaan yang keras dan rata. Langkah keempat, melakukan kemasan pada kotak tanaman yang siap dibina. Langkah kelima, menanam pokok hiasan lanskap ke dalam kotak tanaman. Arca besi. Langkah pertama dalam proses pembuatan arca besi, mengukur dan menanda besi dengan menggunakan pita ukur dan penggarit ataupun straight scriber atau alat penanda yang bersesuaian. Langkah kedua, memotong besi menggunakan mesin pelelas mudah alih. Langkah ketiga, mencantumkan besi dengan menggunakan alatan kimpalan untuk membentuk kerangka besi. Langkah keempat, menyediakan tapak untuk membina arca besi hiasan lanskap. Langkah kelima, mengisi batu pebble ke dalam rangka besi. Dan akhir sekali, melakukan kemasan pada arca dengan mengecat sehingga siap. Tempat struktur binaan haruslah diperiksa berdasarkan lakaran projek ataupun pelan induk. Gambar menunjukkan contoh pergola. Terdapat 3 jenis pandangan dalam gambar rajah iaitu bahagian pandangan atas,
pandangan depan dan pandangan sisi. Pandangan atas pergola merujuk kepada pandangan atas, bahagian alang 4 tiang utama dan 2 batang kayu sebagai lapik tiang. Bahagian pandangan atas ini merupakan teduhan atau boleh dijadikan kayu sokongan untuk pokok memanjat menjalar. Bahagian pandangan depan merupakan laluan masuk atau keluar pergola. Manakala kedudukan tiang hadapan dan belakang pergola mestilah selari. Pandangan sisi pergola, bahagian ini merupakan panjang laluan pergola tersebut. Ukuran dan jarak pada gambar rajah adalah anggaran cadangan ukuran dan jarak termasuk bilangan tiang dan kayu yang digunakan untuk membina pergola tersebut. Carta alir semasa pemeriksaan. Pertama sekali, bawa borang pemeriksaan, menyemak cadangan bahan struktur binaan, menyemak cadangan bilangan struktur binaan di tapak bina berdasarkan pelan induk, mengenal pasti dan menyemak saiz dan struktur binaan di tapak bina berdasarkan pelan induk, memantau kesesuaian cadangan lokasi pembinaan berdasarkan pelan induk, memantau keadaan struktur tanah di tapak bina, mengenal pasti dan memantau keselamatan di tapak bina dan akhir sekali membuat laporan. Kepentingan pemeriksaan tapak adalah untuk memastikan bahan binaan adalah sesuai, menentukan bilangan struktur binaan yang boleh dibina di tapak binaan, menentukan kesesuaian saiz struktur binaan dari segi keluasan atau ketinggian, menentukan lokasi yang dipilih adalah sesuai, memastikan faktor keadaan struktur tanah di tapak bina dalam keadaan yang baik, memastikan faktor keselamatan di tapak bina, memastikan faktor kebersihan di tapak bina, memastikan kawasan tapak binaan ditanda dengan betul dan memastikan faktor kemudahan utiliti di tapak bina. Langkah pemeriksaan di tempat projek. Pertama sekali, menyediakan borang pemeriksaan. Kedua, menentukan lokasi pemeriksaan. Yang ketiga, menyemak lokasi pada pelan induk. Dan yang akhir sekali, membuat pemantauan di tapak bina. Gambar rajah jadual kerja. Gambar rajah menunjukkan contoh jadual anggaran masa menyiapkan projek. Sekian, terima kasih.